namanya circular saw. Fungsi circular saw ni memang untuk potong kayu. Tapi macam mana nak potong kayu guna circular saw dengan selamat? Tengok ni, ini circular saw saya yang lama. Ni corded punya lah, yang ada wayar. Saya dulu guna benda ni, dia punya kickback tu dia tendang ke belakang kan, sampai terpotong wayar kabel dia. Bahaya. Jadi sebelum saya tunjuk cara guna circular saw ni dengan selamat, kita kenal dulu. Okey, ini saya punya circular saw. Yang utama kat sini adalah kita punya pisau ni, blade kita ni. Blade kita ni berpusing daripada bawah ke depan. Macam ni pusingan dia. Untuk safety, kita akan ada blade guard. Blade guard ni kita boleh tolak pakai tangan, ataupun masa kita potong kayu, kayu ni akan menolak blade guard ni. Disebabkan pusingan dia daripada bawah ke depan, kat sini akan ada serpihan kayu yang keluar. So bolehlah kita cocok vacuum untuk manage habuk kayu sini. Kalau kita nak tukar kita punya bilah pisau, kat belakang ni ada lock dia, kita boleh unscrew kat depan ni. Baru kita tukar dia punya pisau. Untuk kita kawal kedalaman potongan kita, kat depan ni kita ada knob untuk depth adjustment. Kita nak adjust dia punya kedalaman dia. Kalau saya longgar kat sini, saya boleh adjust kat sini. Kalau contoh, kalau ada kayu sini kan, kayu ni, kita tengok pisau. Pisau ni jangan lebih banyak macam ni, terlalu banyak sangat. Saya kena adjust supaya pisau ni lebih sikit daripada ketebalan kayu kita, baru cun, lebih kemas dan selamat. Ini saya boleh kata asas alat circular saw ni lah. Sekarang cara nak guna pula. Bila kita guna circular saw ni ataupun sebarang power tools yang fungsinya untuk memotong, satu perkataan yang kita akan biasa dengar ataupun satu benda yang kita kena sentiasa waspada adalah kickback. Apa itu kickback? Alright, saya bagi demo. Ini saya punya potongan biasa, tak ada masalah. Ini tak ada kickback. Tapi kalau tengah potong ni, mesin kita tertendang ke belakang macam ni, ini namanya kickback. Ini kalau mesin yang tertendang. Satu kes lagi kickback di mana kita tengah potong ni, tapi yang tertendang ke belakang tu adalah kita punya barang ni. Kayu atau benda yang kita potong ni terpelanting ke belakang. Ini pun kickback, berbahaya. Sebab tu bila kita potong guna power tool macam circular saw ni kan, jangan duduk belakang macam ni. Badan kita kena duduk tepi sikit, supaya anda kata bila ada kickback, mesin kita ni akan tertendang dekat tempat yang selamat. Ini mesin kita. Bayangkan pula kalau kes kayu kita yang tengah potong ni maybe tajam kan, kita potong, the kickback terkena kat kita. Sekarang, kenapa kickback ni berlaku? Bayangkan ada kayu ni, kayu yang tengah separuh potong lah. Okay, kita tengah potong sini, ni potongan yang lurus. Kalau kita tersengit sikit potongan kita kan, kayu yang dia dipotong tadi akan pinch out ataupun akan mencubit kita punya bilah pisau. Elok pisau tu tengah berpusing laju, tiba-tiba kayu ni mencengkam dia, tenaga yang banyak tu akan berpindah kat tepi ni dan menolak pisau. Sebab tu kalau saya potong guna circular saw, saya akan pastikan ada guide. Sama ada guna speed square, pemaris ataupun saya buat line. Kita nak semua tenaga ni digunakan di mata pisau untuk memotong. Kalau sengit, tenaga tu akan berpindah kat tepi kayu. Itu kickback yang terhasil disebabkan potongan yang tidak lurus. Ada pinching kat situ, ada cubitan kayu dekat kita punya bilah pisau. Tapi cubitan ataupun pinching tu tidak berlaku pada potongan yang tak lurus saja. Kita boleh potong dengan lurus tapi masih lagi ada kickback. Antaranya adalah kickback. Contoh saya taruh kayu kat sini kan, andai kata saya ada dua meja tepi ni, saya nak potong kayu dan potongan saya ni dekat tengah-tengah antara dua meja tu, saya main potong je macam ni, ini akan ada kickback. Kenapa? Tengok kalau saya potong papan ni kat tengah sini, potong, bila separuh dah potong, kayu ni akan mula ke dalam separuh tu, sebab dia dah longgar. Contoh macam ni kan, kita potong separuh, dia akan macam ni. Sebab tu bila potong kayu, jangan potong dekat tengah, di mana tepi ada meja, tengah ni kita potong. Tak boleh. Sebabnya kayu tu akan pinch, akan mencubit kita punya circular saw. Dia akan dah potong itu kan. Itu bahaya. Jadi macam mana kita nak potong kayu kat tengah-tengah? Sebab kalau kita letak contoh ini meja, contoh meja kan, meja sini ni lah, saya buat meja sini. Lepas tu kita letak kayu sini, kita potong sini, buang sini tak ada masalah, kita tak kan. Tapi kalau yang belah sini penting, kita nak bagi jatuh, macam mana kita nak potong? Satu cara mudah adalah dengan mengalas potongan kita. Gunakan kayu lebihan. Jangan potong sampai tembus meja. Cukup kita set kita punya kedalaman pisau tu sampai lebih sikit saja daripada kayu kita yang nak dipotong ni. Papan bawah ni akan calar sikit, no problem. Tapi yang penting kayu kita flat masa potong. Satu lagi risiko kickback adalah bila kita nak cepat potong kan, kita nak potong kayu sekali banyak, kita tindankan kayu macam ni kan. Mungkin kita punya bilah pisau tu ataupun blade kita ni cukup untuk potong 2-3 kayu, sebab ini tebal punya. Maybe kita nak potong yang nipis sikit kan, dia nak potong serentak semuanya. Itu pun ada kemungkinan kickback jika kayu yang dipotong dua-dua ni tak flat.
Sebab ada papan ataupun kayu yang dia bukannya rata sangat. Kadang ada yang melengkung sini sikit, ada melengkung atas sikit kan. Kalau kita tengok ni tak flat, kita tengok tak flat sangat ni, memang tak flat. Dia akan ada risiko kickback. Sebab bila kita potong atas dan bawah serentak, atas ni mungkin nampak macam flat kat sini, tapi muncung belah sana mungkin tak flat sangat. Dia mungkin ada ternaik sikit. Bila kita dah berjaya potong yang ke atas ni, dia punya kayu ni maybe akan, dia punya letak dia lain sikit. Kalau dulu sebelum ni kita nampak macam flat, tapi bila dah terpotong yang atas ni, dia akan maybe terangkat sikit ataupun tertolak bawah sikit. Ending dia ada space kat situ. Dah tak flat antara dua ni, dia tidak selari dah, akan ada kickback. Untuk tip yang keempat masa guna circular saw ni, kita boleh jadikan dia rules, undang-undang masa guna circular saw ataupun sebarang power tools yang fungsinya untuk memotong. Apa tip dia ataupun apa benda rules tu adalah sentiasa disconnect power. Kalau tak guna, disconnect power dia. Contoh saya pakai ni bateri kan. Kalau macam saya masih lagi guna, bolehlah saya, bahaya ni. Kalau masa saya guna, boleh saya potong. Kalau kejap lagi nak guna lagi, boleh letak tepi, letak tempat yang betul-betul selamat untuk penyangkut ni ada. Letak assign satu tempat yang khas untuk menyangkut dia. Saya akan letak situ, eja-eja sikit, potong balik. Tapi bila kita nak pergi ke tempat lain ataupun kalau kita nak tinggalkan circular saw kita ni walaupun sekejap, sebab kita dah tak ada kat situ kan, disconnect semua power. Ini cordless. Cordless pakai bateri, disconnect cordless kabel. Kalau yang corded punya ni, cabut plug dia ataupun turn off plug. Jangan biarkan mesin kita ni dalam keadaan standby bila kita tak ada. Kita pergi masuk bengkel ke ambil barang ke apa kan, turn off je. Turn off. Sebab ni dah tentang safety lah. Kita bukan, ini bukan pasal penyematan elektrik tau. Ini tentang safety. Kita tak tahu kejap lagi tertendang ke, ada orang datang cuba main-main ke apa kan. Tak payah. Kurangkan risiko sebanyak mungkin. Sebelum saya cerita tentang tips tambahan, video ni disponsor oleh bajubuy.com. Kalau korang termiss saya punya pre-order baju jersey hari tu, boleh pergi ke bajubuy.com, dapatkan jersey saya. Lengan pendek ada, lengan panjang ada. Dan kalau nak dapat diskaun 10%, masuk je dekat kupon berani buat. Nanti korang akan dapat diskaun 10%. Okey, pergi ke bajubuy.com. Okey, untuk info yang saya boleh tambah, antaranya adalah berat. Benda ni biasanya agak berat, agak lenguh juga pakai. Kalau macam saya malah nak lenguh-lenguh sangat, saya pakai yang jenis magnesium punya. Kalau macam Makita ni, dia pakai magnesium, dia akan lebih ringan berbanding kalau yang ini kalau motor, ini bukan brushless, ini motor pakai corded ni biasa dia akan berat sikit. Dan ini pun pakai aluminium tak silap saya dalam ni, so dia akan berat. Ni kalau siap bateri, lebih ringan. Ini berat, walaupun tak ada bateri dia berat. Ini ringan. Kalau korang selalu potong kayu besar-besar, jangan pakai yang kecil macam ni. Yang ini dalam 6 inci macam tu lah saiz dia punya bilah pisau dia ni, panjang dia tu, diameter dia. Kalau nak besar, biasanya orang pakai yang 7 inci ke atas. Yang kalau nak potong kayu yang besar-besar sampai maybe sampai 4 incinya kayu kan, kena pakai yang besar. Untuk safety, kita boleh pakai protective Google ni. Okay, standard memang kalau saya buat video saya pakai benda ni, memang saya akan pakai. Lepas tu pula pakai mask. Kalau kasut ada orang kata pakai safety boot kan. Saya kalau pakai, saya tak pakai yang full punya. Saya pakai yang depan ni je. Tengok ni, depan dia keras macam safety boot. Yang depan keras ni, cuma belakang je tak ada cover. Bab kasut dia macam ni, kalau kita pakai selipar, selesa buat kerja, tapi berisiko. Kalau terjatuh ke, kayu kita tengah potong terjatuh memang sakit. Kalau kita improve sikit, boleh pakai croc. Croc dia akan lindung sikit kita punya kaki depan tu. Tapi kalau benda tu terlalu berat, akan sakit juga. Tapi still lebih baik daripada selipar biasa kalau pakai croc. Dan yang ini dia improve sikit daripada croc biasa, sebab dia ada besi depan ni lindung. Dia kira selesa kalau kita kerja kat rumah, dalam masa sama lindung kaki depan kita. Kalau yang jenis macam ala-ala croc ni lah. Kalau yang full punya safety boot, dia lain. Dia betul-betul semua dia cover, besi kat depan. Lepas tu kita cover sampai kita punya pergelangan kaki tu kan, dengan belakang sekali. Itu lebih baik lah. Tapi leceh kalau duduk kat rumah ni. Memang macam contoh saya shooting video kan, kalau pakai safety boot, saya try itu, nak masuk rumah, keluar rumah, masuk rumah, keluar rumah, jadi leceh. Rasa nak melecet kaki, kejap cabut, kejap pasang, kejap cabut, pasang. Alah, pakai macam ni bagi saya optimum untuk orang buat bertukang ni kat rumah. Tapi still ada
kalau kita main kayu ke apa, still habuk-habuk tu boleh masuk celah-celah kaki kita kat sini lah. Sakit sikit lah kadang-kadang, dia macam ada selumbar sikit. Kadang kalau kita potong si channel ke apa kan, kita pakai gunting tu besi-besi tu kadang boleh terjatuh masuk sini sikit. Tapi dia tak adalah risiko besar sangat. Bila dah masuk macam tu akan ada luka-luka sikit lah, tapi tak adalah luka teruk. Yang depan kaki ni penting untuk lindung. Alright, tu je lah. Okay, kalau nak tengok banyak lagi video education cool yang menarik, pergi ke YouTube channel Berani Buat. Tengok sekarang.